Dia ada juru cakap. Dia tidak semua pemimpin itu terlalu menunjukkan kepintaran. Membawa isu berkaitan dengan MA63, isu tentang hak Sarawak. Sebenarnya yang orang memperjuangkan hak-hak Sabah dan Sarawak ini berasal dari Sarawak, bukannya berasal dari Sabah. Orangnya ialah arwah Adnan Satin, Datuk Seri Adnan Satin. Pada 2016, dialah orang yang pertama menyebut mengenai MA63. MA63 itu yang sebenarnya yang sepatutnya kita perjuangkan dari dulu. Tapi di Sabah kita hanya tahu perkara 20. Betul. Macam Dr. Jeffrey itu cakap begitu. Dia hanya sebut perkara 20. Tidak pernah dia sebut MA63. Orang pertama yang menyebut MA63 ini ialah Adnan Satin. Kemudian Wan Junaidi. Orang Sabah. Macam contoh Menteri Sabah di peringkat federal. Dato' Amizan Ali. Dia boleh kata perkara 112D dan perkara 112C benda yang sama. Benda itu tidak sama. Mungkin boleh Pak Mus jelas sikit. Sarawak tidak ada 40% hak mendapatkan cukai bersih. Dia hanya mendapat pemberian khas. Sabah tidak ada pemberian khas. Kita mendapat 40% cukai bersih haruslah dikembalikan kepada Sabah. Itu dalam perlembagaan perkara 112C. Jadi bagaimana kita menuntut sesuatu perkara yang kita sendiri tidak paham? Berbanding dengan Sarawak, dia well versed, dia berhujah. Kita ada pemimpin yang paham mengenai perlembagaan dan juga hubungan dengan persekutuan ini, seperti Datuk Ronald Kiandi. Dia seorang yang very knowledgeable. Dan cara dia berhujah pun bagus. Begitu juga ada beberapa pemimpin daripada kaum Kadazan Dusun yang banyak membuat kajian. Tetapi di kalangan pemimpin Bumiputra Islam Sabah, minta maaf, belum ada lagi yang paham. Mungkin mereka terlalu bersikap pro-federal ataupun dipanggil federalis. Mereka tidak berani bersuara menuntut hak Sabah. Tetapi apabila dekat-dekat pilihan raya, sebagai ketua-ketua parti, kita dengarlah pula suara Tan Sri Pendekar bercakap tentang hak Sabah. Bila masa pula Tan Sri Pendekar ni pernah cakap hak Sabah, masa dia jadi speaker, dia tolak semua usul memincang MA63, sampai dia gaduh dengan Premier Sarawak masa itu. Jadi janganlah jadi hipokrit dalam memperjuangkan hak Sabah ini. Ini bukan hak presiden parti, ini hak rakyat. Lantik seorang juru cakap, seperti di Sarawak. Macam Sarawak, dia naib presiden PBB, Karim. Dia akan bercakap soal hak-hak Sarawak. Menteri yang sangat prihatin dengan Sabah, banyak beri peruntukan. Kalau sebelum masa Tun Mahathir, Sabah ni paling banyak dapat 2 menteri di peringkat federal. Itu pun Menteri Undang-Undang dan Menteri Jaga Tanah, Menteri Koperasi. Masa Najib kita pernah dapat 6 Menteri Pusat, Menteri Kanan, Menteri KKLW, Menteri Ekonomi, Menteri MCMC, kementerian-kementerian penting, dan juga 7 timbalan menteri. Dari segi sharing kekayaan, Najib is the best prime minister. Tetapi itu hanya tinggal nostalgia. Apabila sampai masa Muhyiddin, juga telah sedikit sebanyak memberi lebih banyak juga pada Sabah dan Sarawak. Dia memindah balik perlembagaan yang dipindah pada tahun 76 untuk membalikan status Sabah sebagai sebuah wilayah. Dan Sarawak bukan lagi status negeri. Itu satu pengorbanan yang pengiktirafan yang besar. Semasa Pak Mail ni, kawan saya ni Ismail Sabri, dia hanya kerani biasa, dia tidak buat apa-apa perubahan untuk Sabah. Dia semua meneruskan kerja. Dia tidak ada satu pun, kalau saya ingat,
yang baik yang dia sebut pasal Sabah. Dia pun jarang-jarang ke sini. Nah, kalau datang pun dia pergi restoran Pak Mus saja. Jadi saya nampak persekutuan ini dia masih bermain politik. Masih bermain politik kalau Sabah. Kalau Sarawak dia tidak berani main politik. Sebab itu Sarawak dalam kes Petronas dia menang. Betul. Nah, kalau bukan Sarawak, kita pun tidak dapat cukai petroleum, sales tax 5%. Sebab Sarawak yang saman Petronas. Sehingga Petronas minta settle outside court. Kalau tidak, Petronas mungkin bayar berpuluh bilion. Sebab dia backdate sales tax itu kepada tahun 75. Jadi Sabah ni menumpang tuah saja. Apa yang Sarawak dapat, Sabah pun dapat. Tetapi kita punya pemimpin keluar dia punya leher berkata dia mau berjuang. Tiada. Saya ingat saya yang pernah berjuang ni, Safi Abdal. Pernah bercakap dalam itu. Kalau zaman kita dulu tiada. Kita dulu kalau ada orang minta review, Tom tu dia akan marah. Apa review? Jadi kita rasa pemimpin di Sabah ini dia ada dua puak. Satu puak yang terlalu pro-federal. Satu puak lagi yang tidak pro, tidak juga menentang, tapi cari untung. Di tengah-tengah. Dia opportunis. Apabila dia nampak dia punya wave itu pergi menyokong federal, dia pun gila-gila menyokong. Apabila dia nampak macam menentang, contoh masa apabila Sabah Law Association membawa saman pemula kes 40%. Kerajaan negeri hantar orang membantah. Dia kata 40% itu hanya aspirasi, bukannya undang-undang. Tapi bila dia nampak masa itu Pendekar Amin, Tan Sri Pendekar Amin, Yong Teck Lee ada di situ Wave menyokong. itu sudah mula. Dia nampak, baru dia kelang kabut. Dia kata kami tidak lantik. Sedangkan dia lantik mewakili kerajaan negeri. Lawyer itu Tunku Fuad. Jadi inilah sikap pemimpin Sabah ni. Dia seperti lalang. Dia tengok orang sudah menentang, sekarang dia bercakap sudah. Kami pun menuntut. Jadi Pak Mus rasa nanti adakah akan ada perubahan juga wave parti lokal, parti nasional ni selepas ini atau bagaimana? Saya rasa tidak relevan. Orang bukan tengok kau parti tempatan kah, parti lokal kah. Orang tengok kau siapa. Siapa yang lead. Ini muka ini juga dulu. Kalau Sabah ni berminat parti tempatan, ini sudah dilakukan sejak UMNO kalah. Sejak UMNO kalah 2018 BN, semua kita buat lokal parti masa itu. Yang kalah ni buat lokal parti. Ini tidak melompat pergi parti bersatu, parti Melaya juga. Jadi bila parti bersatu melompat lagi buat parti baru. Barulah dia sedar, rupanya parti tempatan bagus. Sebab dia kalah. Cuba bayangkan kalau bersatu menang. Masih lagi dia. Jadi ini pemimpin kita tidak ada jati diri. Jadi jangan sebut kata sebagai mau ikut Sarawak, bikin malu. Kita kena jadi pemimpin Sabah, tetapi mempunyai jati diri yang kuat. Mentaliti.